Assalamualaikum. Pelajaran PJPK tingkatan 1 hari ini cikgu akan terangkan tajuk pemakanan. Okey, semua orang suka makan. Mesti makan untuk hidup. Okey, macam mana cara pemakanan yang betul ni? Okey, kita tengok di sini cikgu sertakan piramid makanan di mana kamu ataupun kita semua perlu mengambil makanan mengikut piramid makanan ni supaya kita akan mengambil makanan yang sihat dan selamat berdasarkan piramid makanan ni supaya kita tidak akan obesiti dan juga kekurangan berat badan. Okey, kenapa piramid makanan ni berbentuk piramid? Kalau tengok berbentuk piramid ni, di bawah dia besar. Makin kecil, makin kecil dan last sekali muncul kecil saja. Dia ada maksud, bukan saja-saja buat. Okey, kalau kita tengok yang bawah ni dia luas besar. Jadi bila besar kita kena makan banyak. Okey, kita tengok saya perbesarkan. Bahagian bawah tu adalah karbohidrat. Karbohidrat ni terdiri daripada nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Kalau kamu tengok kat situ, dia ada gambar jagung, roti canai. Kita ada tepung. Tepung tu kita boleh buat cucuk, biskut, ada bihun, ada macam-macam kat situ. Ubi kentang. Yang ni adalah kategori karbohidrat. Kita kena ambil makan banyak 4 hingga 8 sajian untuk satu hari. Okey, kemudian yang atas dia ni kita ada aras 2, aras 3 ni kita makan kurang sedikit lah. Makan banyak juga tapi kurang sikit daripada karbohidrat tadi, di mana untuk bahagian ni kita perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kita kena makan 2 sajian. Kurang sikit lah. Buah-buah kita kena ambil dan juga sayur-sayuran lah untuk vitamin dan nutrien lah. Untuk vitamin dan mineral dalam badan kita. Okey, kemudian seterusnya kita tengok makin kecil. Kita makan kena makin sikit lah. Makan dengan sederhana iaitu susu, keju. Kemudian ada ikan, protein ikan, ayam, daging. Okey, kita makan sederhana. Dan last sekali yang paling atas ni kita kena makan sikit. Iaitu ada lemak, minyak, gula, garam. Okey, kita kena ambil sikit. Makan dia bukan masuk dalam mulut macam tu. Okey, kita masak. Garam kita letak sikit, minyak kita letak sikit. Okey, lemak tu selalunya dia akan keluar daripada ikan, ayam, daging tu semua ada lemak dah. Okey. Jadi kalau kita ikut pengambilan makanan mengikut piramid makanan, kita akan mengalami tumbesaran yang baik. Okey, tak gemuk, tak kurus, tak terbantuk lah. Okey. Kemudian kita tengok apa yang dikatakan dengan makanan seimbang. Dalam piramid tadi, kita boleh kategorikan kepada dua kategori lah. Makronutrien dengan mikronutrien. Kalau dalam makronutrien ni, nama pun makro, dia besar. Kita kena makan banyak. Okey, jadi nutrien yang mana kita kena makan banyak? Yang pertama karbohidrat yang ada bahagian bawah tu protein dan juga lemak. Kemudian mikronutrien ni, mikro nama pun kecil, mikro, halus. Okey, kita kena makan sedikit. Mineral dan juga vitamin. Okey, seterusnya kita tengok makronutrien dulu. Ada 3 tadi kategori dalam makronutrien. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ni adalah sumber tenaga utama dalam badan. Tu sebab kita kena makan banyak makanan yang berbentuk karbohidrat ni. Okey, nasi, mi, ubi kentang, lain-lain tadi kamu boleh rujuk balik piramid makanan. Kita kena makan banyak kerana dia adalah membekalkan sumber tenaga kepada kita. Okey, kalau tak ada tenaga, macam mana kita nak bergerak? Macam mana kita nak bekerja? Okey, tapi kalau kita makan
berlebihan pula, kita akan mengalami obesiti, kegemukan, gula dalam darah meningkat. Okey, kita akan jadi kencing manis lah. Tu yang gula dalam darah meningkat tu. Kemudian kalau kita makan kurang pula, tak cukup, kita akan mengalami malnutrisi. Maksudnya kekurangan zat makanan. Badan kita akan kurus, lesu dan lemah. Okey, dan lemah, tak larat nak buat kerja. Kalau kita belajar duduk dalam kelas, kita akan letih dan kita tidak boleh berfikir dengan baik lah. Okey, seterusnya kita tengok golongan kategori yang kedua, iaitu protein. Protein ni adalah untuk tujuan pembinaan sel, pembesaran dan pemulihan. Dia contohnya kalau kita luka, cedera kan. Okey, darah kita cepat beku. Macam itulah maksudnya. Dan dia akan lega dengan baik, cepat, sembuh dengan cepat. Kalau kita makan protein dengan secukupnya, okey, dia berfungsi macam inilah. Kemudian kita kena makan banyak daging, telur, ikan, kacang soya dan lain-lain. Tapi kalau kita makan lebih, dia akan ada gangguan ginjal. Okey? Dan akan bebanan hati. Rosaklah hati kita rosak, ginjal kita rosak. Tapi kalau kita makan sikit tak cukup, kurang, kita akan mudah jatuh sakit. Kita tak ada antibody lah. Tidak ada perlindungan. Okey, kemudian kategori seterusnya adalah lemak. Lemak ni kita kena ambil juga, tapi dia adalah tujuan dia untuk membekalkan tenaga dan haba pada badan. Tenaga kita nak perlukan lemak juga, dan juga haba pada badan. Bermaksud, haba dalam badan ni bermaksud kalau kita duduk tempat sejuk, badan kita akan tahanlah sikit. Badan kita akan tahan dalam bak kesejukan, sebab kita ada lapisan lemak di bawah kulit. Kemudian kita kena makan minyak, susu, mentega, keju. Kalau kita ambil terlalu lebih, kita akan mengalami sakit jantung, obesiti, berat, kolesterol tinggi kat dalam badan kita. Tapi kalau kita ambil secara berkurangan, vitamin dalam badan kita dan juga tenaga kita akan kekurangan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok mikronutrien yang kita perlu ambil sedikit. Mikronutrien ni ada dua saja, iaitu mineral. Mineral ni tugas dia adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Okey, kuat. Antibody kita akan jadi kuat kalau kita banyak kalau kita makan pengambilan yang mineral yang cukup. Contoh dia apa dia? Kalsium, zat besi, iodin, zinc. Yang ni kita boleh ambil dalam makanan laut pun ada. Untuk pembentukan tulang dan gigi kita dengan baiklah. Jadi kalau kita makan lebih, kita akan mengalami cirit-birit. Tu sebab kadang-kadang orang makan kerang lebih, dia akan cirit-birit lah. Muntah, talisemia bermaksud kekurangan darah kekurangan darah. Kemudian gangguan kerja organ dalaman kita akan berfungsi dengan tak elok lah. Kemudian kalau kita ambil secara berkurangan, badan kita akan mengalami kurang zat besi, kita akan mengalami cirit-birit dan juga hilang selera makan. Tak lalulah nak makan, letih macam tu. Okey, yang kedua vitamin. Vitamin ni selalunya ada dalam buah dan juga sayur-sayuran. Dia vitamin ni untuk apa? Meningkatkan sistem pertahanan badan. Okey, sama juga. Dan kita kena ambil vitamin larut air, iaitu vitamin C dan B. Yang ni selalunya ada dalam buah dan juga selalunya dalam buah. Okey, vitamin C ni. Kemudian kita ada vitamin larut lemak, iaitu vitamin A, D, E, K. Adik lah. Okey, jadi vitamin ni kalau kita tak cukup, kita akan kurang. Kita makan tak cukup, kita akan jadi gangguan pada mata dan sawan, tarik lah. Kemudian kalau kita makan lebih, kita akan selalu krem dan juga muntah. Okey, selalunya orang akan beli suplemen dekat farmasi. Jadi kita ikut cara pemakanan dia yang betul. Sebiji ke 2 biji ke satu hari. Ini vitamin ni. Okey, seterusnya kita tengok fungsi
nutrien. Yang pertama makro ni besar, dah saya bagi tahu tadi, kita kena makan banyak. Sebab apa? Sebab kategori makronutrien ni membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Nah, sebab kita nak bangun pun memerlukan tenaga, jadi kita kena makan makronutrien yang banyak dalam. Okey, kemudian mikronutrien, dia fungsi dia adalah untuk mengawal fungsi tubuh badan. Fungsi tubuh badan yang lain lah, hati ke, buah pinggang, jantung semua. Okey, dia akan kawal semua. Jadi kita makan jangan terlebih dan jangan terkurang. Ambil ikut sukatan yang betul. Okey, keperluan nutrien ni kita nak makan semua ni ikut piramid makanan tu. Yang pertama, pembesaran dan perkembangan badan kita akan menjadi baik. Nah, kemudian pembesaran kita tidak akan terbantut. Kita ikut perkembangan umur kita lah. Okey. Kemudian keseimbangan sel dan tisu, pembekal tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey, kita nak bergerak, aktiviti fizikal, kita nak bergerak, kita nak bekerja, kita nak berjalan. Okey, kita perlukan tenaga. Jadi, kita perlu makan secukupnya lah. Lepas tu keseimbangan sel dan tisu ni macam saya kata tadi lah, dia untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan seperti luka, kalau sekiranya kita luka, cepat sembuh lah. Darah cepat beku. Itu maksud keseimbangan sel dan tisu dalam badan kita. Okey, tisu dia akan cepat bina kat tempat tu, jadi cepat baik. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan makanan seimbang. Kenapa nak makan secara seimbang? Tak boleh ke saya suka makan burger, saya nak makan tiap hari, saya suka makan ayam, saya nak makan banyak. Okey, kenapa perlunya makanan seimbang? Okey, kita tengok. Yang pertama, nak menghasilkan tenaga. Okey, tenaga. Apa pun makanan yang kita makan memang dia menghasilkan tenaga untuk aktiviti fizikal, untuk bergerak. Satu lagi, otak kita pun memerlukan tenaga untuk berfikir. Kemudian yang kedua, nak mengelakkan malnutrisi, kekurangan zat makanan. Maksudnya kita tak kebulur lah. Macam negara-negara yang luar sana, ada tak cukup makanan, badan mereka kurus kering je. Okey, tak cukup makan. Malnutrisi lah tu, kekurangan zat. Perut yang buncit, macam tu, dia gemuk kat perut. Okey, kemudian yang ketiga, mengekalkan keperluan zat dalam makanan. Supaya nak pastikan dalam badan kita cukup zat. Bila kita makan secara betul lah. Kemudian mengelak jangkitan penyakit. Kita susah nak dapat penyakit sikit. Okey, contohnya macam sekarang ni, ada COVID. Okey, kita tak dapat demam, tak dapat sesama kalau kita makan secara seimbang, pengambilan vitamin yang baik, okey, ikut malnutrisi, mengikut nutrien yang betul lah. Kemudian yang kelima, membantu tubuh untuk berfungsi dengan baik. Tubuh kita berfungsi dengan baik bermaksudnya kita boleh berak, tak ada sembelit. Kemudian kita berpeluh, macam tu. Okey, dan last sekali mengawal berat badan. Okey, berat badan kita ni seimbang dengan ketinggian kita. Bermaksud BMI BMI kita normal. Tak ada lah kita gemuk, lepas tu kita pendek, lepas tu ada yang kurus, lepas tu dia dah tinggi kurus, tak cukup. Okey, seterusnya saya bagi dekat sini tip gaya hidup sihat. Okey, tip gaya hidup sihat. Okey, macam mana yang dikatakan tip gaya hidup sihat? Ada 5 cara. Yang pertama, kita kena minum secukupnya. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata macam mana? Okey, minum air secukupnya, iaitu minum banyak air. Seboleh-bolehnya satu hari ni kita minum berapa gelas? 8 gelas. Okey, untuk membantu membuang toksin dalam badan, menjaga kesihatan kulit dan juga membantu membakar kalori dalam badan. Okey, seterusnya kita tengok jangan merokok.
lelaki ke perempuan ke tak boleh ambil rokok. Sebab apa? Kerana ia menjejaskan kulit dan juga kesihatan, iaitu paru-paru. Okey, seterusnya kita perlu bersenam. Bersenam ni bukannya lama. Seboleh-bolehnya paling sikit pun 10 minit satu hari. Kamu buatlah senaman. Tak payah kat luar, duduk dalam rumah pun tak apa. Okey, bersenam baik untuk kesihatan dan rohani. Okey. Dan last yang keempat, tangani stres. Kita stres, tension. Okey. Tak boleh nak duduk diam ni. Okey, stres. Elakkan tekanan. Cara dia nak buat macam mana? Tekanan mempercepatkan proses penuaan. Kalau kita selalu stres, marah ke orang, kita akan cepat tua. Kemudian, jadi nak buat macam mana? Menikmati muzik yang lembut, muzik yang kita suka, supaya kita tak mengalami ketegangan dalam hidup kita lah. Dan yang last kali, diet yang sihat. Diet ni lah yang berkaitan dengan makanan yang cikgu ajak tadi. Okey, makanan yang cukup tetapi bukan berlebihan. Cara terbaik, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okey, barulah badan kita akan menjadi sihat. Jadi inilah 5 tip gaya hidup sihat yang cikgu boleh bagi dekat kamu. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Tugasan kamu salin nota daripada slide 1 sampai tip gaya hidup sihat ni. Gambar tak payah lukis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.